Okey, untuk soalan pertama ini, nak buka spek pula. Tak nampak. Memang saya tak nampak baca. Okey, nombor 1, kita tengok modul ini kita akan buat bahagian A, topik mendengar rendah atau mendengar rendah maksudnya topik-topik yang kamu belajar dalam tingkatan 1, 2 dan 3 kan. Tengok gambar yang pertama nombor 1 tapi soalan asalnya nombor 5 Saya ambil daripada trial exam. Dia ada satu cuboid kat situ. Okey. Ada silinder dalam ni. Tebuk kot. Tebuk ni. Susah nak lukis datang ni. Asal okey tu halal Okey. Rajah 5 menunjukkan sebuah kubus. Oh bukan kuboid, sorry, kubus. Kubus dengan JKLM sebagai tapak mengufuknya, sebuah silinder dengan diameter 7 dikeluarkan daripada kubus itu. Okey. Jadi diameter dia di sini, diameter dia 7. Diameter 7 kan. D sama dengan 7. Diberi bahawa tinggi silinder adalah sama dengan sisi kubus itu, iaitu 13 cm. Jadi maksudnya kalau dia letak 13 ini, 13, semua 13. Kenapa semua 13? Sebab dia adalah kubus. Kubus semua sama, dadu. Okey? Soalan dia, hitung isi padu pejal. Mudah. Isi padu pejal tetap guna idea IFA je, sama je. Kan? Idea kita isi padu sama dengan isi padu apa? Kubus. Padu kubus sama dengan 13 darab 13 darab 13 tolak dengan isi padu silinder. Formula boleh letak formula dulu, pi J kuasa 2T. Masukkan pula 13 ni, berapa 13 21 97 tolak pi, dia kata pakai 22/7 darab jari kita 7/2. Ini diameter 7/2. 7/2 kuasa 2 tinggi kalau dia tegak. Tidur namanya panjang, sama je 13. Tekan kalkulator terus saja dapat jawapan. Markah dia 4. Sebab tu best topik ni. Kamu kena skor topik ni. Berapa dapat? 1,696 1/2 ataupun 0.5. Okey. Ini lembah ni. Memang ada nak scan. Cuma saya tengok dia ada 2 tempat tau dia boleh duduk. Sama dia duduk bahagian A ataupun dia duduk bahagian C. Dia boleh duduk bahagian C. Kalau bahagian C dia kan bahagian C kan banyak A, B, C ni macam tu. Dia sebahagian pada soalan ni. Ini cerita pasal apa? Pepejal geometri, kan? Pepejal geometri. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Pun mudah juga. Nik boleh nampak ke Nik? Boleh ke? Boleh Okey. Tengok soalan kedua. Soalan kedua kita ini nombor 6. Dalam topik biasanya ini saya ambil set mana dah, maksudnya dia soalan tadi dengan ni dia berturutan lah. Kan? Ini senang ni. Yang ini macam tu. Ini 14, ini 21. Okey, ini ada kawasan berlorek. Okey. Rajah 6 menunjukkan sebuah segi empat tepat. DF ialah lengkuk sebuah bulatan berpusat DE. Di mana E ialah titik di atas garisan DC. Dengan keadaan DE 7. Okey, kalau yang ini 7, maksudnya yang ini pun 7. Sebab apa? Jari. Kan? Tapi kalau ditanya ini adalah 14. Kan? Okey. Kemudian hitungkan luas rantau berlorek itu. Ya Allah, senang ni, 3 markah aja, betul Luas rantau berlorek. Macam mana kita nak kira luas rantau berlorek? Idea sama juga. Luas sama dengan segi 4. Betul? Tolak dengan sektor, betul? Sektor. Tolak dengan segi 3. Lukis je idea kita, tak ada masalah. Segi 4, 21, 14.
Okey. Yang ini sudut kita kat sini ada tak? Bila dia tak bagi sudut, kita kena pakai trigonometri. Ini sudut kat sini tadi. Tetap. Okey. Bila segitiga sini 14, sini pun 14 tak boleh hafal lah. Ini maksudnya 45 darjah. Segitiga sama. Okey, berarti 90 pula tu. Kan? Ini 14, ni 45 darjah. 45 darjah sini akan jadi 135 darjah. Jadi kita masukkan segitiga kita tak payah sudut lah. Segitiga kita 14 dan 14 sajalah. Yang ini 7 sudut 135. Okey. Masuk formula. Yang ini 14 darab 21 tolak sektor sudut 135 per dengan 360 darab dengan bulatan tu pi J kuasa 2. 22 per 7. Jejari kita 7 kuasa 2. Tolak segitiga 1 per 2. Darab. Tapak darab ting. Tekan kalkulator sekali. So, sampai ujung dapat jawapan. Hati-hati tekan kalkulator sekaligus ni. Apa Isyak? Nick tak puas hati, dia tak datang. Hari Sabtu datang, Nick. Nick? Okey. Okey. 138 1/4. Okey. Kamu tulis point pun tak apa. Dia tak salah. Letak point pun tak apa. Tapi kalau perpuluhan dia panjang, bagi 2 tempat perpuluhan saja. Kan? Tak ada masalah. Kalau jawapan dalam skema ada bagi pecahan tepat, nilai yang sama dikira betul. Kan? Nilai yang sama dikira betul. Jadi, boleh ni? Okey. Masuk soalan seterusnya. Dah. Okey. Senang kan? Tapi saya tak heran kenapa saya heran kenapa gambar dalam Zoom ni dia sengit. Saya rasa saya tak set dia sengit. Okey, kita tengok. Yang ni kau. Nombor 3. Sekejap saya tengok. Kenapa dia? Okey. Oh, macam tu sikit. Macam ni kot. Tak apa sengit sangat. Lebih kurang je lah. Okey. Tengok. Yang ni. Nampak macam soalan dia. Wow. Hebat kan? Ada bulat-bulat. Yang ini yang ada gelap-gelap sikit kat belakang ni. Yang ini Kelantan punya. Ini saya ingat. Yang ini Kelantan. Percubaan Kelantan. Saya rasa Kelantan ni MRSM. Soalan MRSM. Tu dia lain macam ni. Nombor 3 kita. Soalan tu nombor 4. Dia bagi bulatan congkak. Oh, ini saya ingat ni main congkak lah sebab ada 7 biji. Dia letak goli ngam-ngam 7 biji masuk. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Betul? 7. Okey. Di sebuah pameran perabot terdapat sekeping tingkap berbentuk bulat yang dihiasi dengan ukuran bulatan kecil yang sama saiz. Jejari tingkap tersebut ialah 72. Yang mana tingkap? Semua. Semua tu tingkap. Jejari maksudnya kita ambil bertengah ni, lalu bulatan ni tangent dia besar terus ni. Ini kita boleh lalu ni semua. Lalu 7 lah semua. Lalu 7 semua. Kan? Jejari dia adalah apa? 72 cm. Jejari yang besar tingkap 72 cm. Okey. Jejari tingkap tersebut ialah 72 cm. Hitung luas kawasan yang tidak diukir. Hitung luas kawasan yang tidak diukir. Tidak diukir mana? Ni. Itulah. Jadi bulatan besar tolak 7 bulatan kecil. Okey, berapa jejari bulatan kecil? Campur terus, betul. Straight ni. Ni saya fikir tak straight, maksudnya dia straight kan. Okey. 72 bahagi dengan 3 dapat jejari bulatan kecil. Ni huruf besar, ni huruf kecil. Bulatan besar, bulatan kecil. Yang 72 bagi 3 berapa ni? 24. Tu je cukuplah.
Tak. Bagi 3 sebab tengok. Nampak siapa nak marah tau. Kan? Ya, kalau kamu tengok yang ini dia bengkok. Tengok yang ini dia straight. Bila dia straight maksudnya dia melalui 3 buah bulatan. Okey. Jadi 3 bukan 72 lah. Sorry silap. Dia jari. Oh betul. 72 betul. Okey. 72 ni kita bagi sebab apa? Jari kita kat sini je. Sini pergi sini 72 betul tak? Dekat sini pergi sini ada 3 jari. 1, 2, 3. Ada 3 jari. Kan? Kalau kita pakai diameter sama. Diameter maksudnya diameter bulatan besar ni adalah 144. Kita bagi dengan 3 bulatan, kita dapat dengan 48. Ini kita kira adalah diameter. Bila diameter bahagi 2 pula lah. Dia sama benda ni dapat ni. Okey. Siapa? Tengok, dia tak berhati tu. Okey. Soalan ni dapat benda ni senang lah. Jadi luas sama dengan bulatan besar. Pi 22/7. Jari besar 72 kuasa 2. Tolak dengan 3 pula. Ada apa? 7 bulatan kecil. Bulatan kecil, formula kita 22/7 darab jari kecil 24 kuasa 2. Terus dapat jawapan kita settle. Berapa? Ya, boleh potong? Ni boleh potong? Okey. 3620.57. 3620. 3620.57. Okey. Fatin, boleh Fatin? Okey. Soalan seterusnya. Yang ini melibatkan bentangan pula. Kan bentangan pun tingkatan 2 kan? 2. Ke dia 6 ah? Dia 6. Tingkatan 2 kot. Okey. Masa kecil-kecil tu kau bodoh. Tak bagus lah, tak ada masalah. Dia lagi bagus macam tu tau. Kecil-kecil tak pandai ingat. Makin besar makin pandai. Makin besar makin pandai. Makin besar makin pandai. Okey. Kita tengok nombor 4. Soalan nombor 4. Soalan nombor 6. Ini nombor 4. Saya susun duduk nombor 4. Ini soalan berkenaan dengan satu kotak berbentuk kubus yang telah dibuka. Bila dia buka, jadilah benda ni kita panggil dia bentangan. Bukan bentayan. Ini bentangan. Dia lukis macam tu, saja dengki tau. Boleh je lukis cantik. Dia boleh lukis cantik macam ni. Apa salahnya? Lukislah cantik. Tapi itulah cara orang tanya exam. Betul tak? Yang kau faham tak? Macam tu. Tenteng. Tenteng bentangan. Bentangan kepada buat. Dia bagi kat sini adalah 2S cm. 2S kan? 2S. Sini 2S, sini 2S, sini 2S, sini pun 2S. Semua 2S sama. 2S, 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 2S. Okey. Kemudian dia bagi panjang kat sini 4R kuasa 2. 4R kuasa 2 semua sekali ya. Okey. Ungkapkan jumlah luas permukaan kuboid dalam sebutan R dan sebutan S. Okey, itu dulu. Soalan dia, ungkapkan jumlah luas permukaan. Kena buat benda itu dulu. Okey, jadi luas permukaan. Luas permukaan adalah sama dengan, ada berapa kotak? 4. 4 kali dengan 4R kuasa 2 kali dengan
2S. Campur dengan 2S kuasa 2 ada 2. Nampak? Betul kita expand je lah. Nombor dengan nombor 4 kali 4 kali 2. Berapa? 32 R kuasa 2S campur dengan 2 kali 4. 8S kuasa 2. Okey? Ungkapkan. Okey, dah jawab belum? Ungkapkan jumlah luar muka anda. Tak payah patuh. Biar je. Kita suruh patuh pun. Kemudian, seterusnya hitung isi padu kotak. Isi padu kotak. Isi padu kita apa? Isi padu pula. Isi padu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nampak? Panjang kali lebar kali tinggi, mana panjang kali lebarnya? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang dia 4R kuasa 2. Lebar dia 2S. Tinggi pun 2S. Nampak? Okey. Nampak Ustaz? Kalau tak boleh, pakai luas ke atas rentas kali panjang. Luas ke atas rentas kali panjang. Sama. Dapat benda yang sama. Masuk R. Berapa R? R dia bagi kat situ 4S6. R 4. Jadi kat sini 4 kali 4 kuasa 2. Darab dengan 2 kali 6. Darab dengan 2 kali 6. Ambil kalkulator. Tekan. 14464. Saya tak ingat. 144 darab 64. Malah nak fikir. Kalkulator. Dia bagi 9216. Isi padu dia 9216. Kalau nak letak unit letaklah cm kuasa 3 kan. Kalau tak letak pun tak apa. Dalam skema jawapan tak ada unit pun. Okey. Allah, ni nampak ke? Boleh? Boleh dia. Ke belakang ni, belakang ni. Ha? Yang maksud kotak itu yang dia dah lipat ke yang dia terbuka? Kotak apa? Isi padu. Kalau dia buka itu namanya kertas. Bila dia lipat jadi kotak. Pada macam kubah biasa. Mari kau buat biasa je. Saya kenapa saya tak tahu tak jadi saya ingat. Boleh kot. Boleh. Okey. Teruskan. Garis lurus. Lain pula ni. Garis lurus pun adalah topik melibatkan bukan tingkatan 4, bukan tingkatan 5. Dia adalah topik menengah rendah. Pada semua. Dia benda-benda ni kadang-kadang lupa. Kamu masa PKP itu ramai yang dah give up, tak nak belajar. Kan? Banyak ramai yang pergi kerja jadi apa? Pandai lah. Macam-macam kan? Kerja. Bila dah bersemuka balik, sekolah dah buka dekat SPM, tiba-tiba bersemangat wajah. Kan? Bagus. Kan? Ingat kan? Selagi kita ada masa, sikit atau banyak itu tak kita kira. Selagi kita ada masa, kita masih sempat untuk berubah. Tak ada masalah. Okey. Nombor 7. Garis lurus. Nampak ke? Ada yang dapat kertas kelabu ni. Saya kelabu. Syak kelabu kan? Kelabu sikit kan? Okay, formula dulu. Formula. Boleh nampak tak Syak? Formula persamaan dia Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan garis lurus. Kemudian M adalah kecerunan kan? Kecerunan
formula keturunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu formula untuk keturunan. Kemudian pintasan. Apa formula pintasan? Kita boleh cari pada persamaan. Okey, satu lagi pintasan juga. Pintasan ada dua. Kalau nak cari pintasan X, kita akan jadikan dia Y sama dengan kosong. Kalau nak cari pintasan Y, kita jadikan dia X sama dengan kosong. Okey, yang jarang-jarang ditanya dalam topik garis lurus adalah lagi satu, ini adalah titik tengah. Titik tengah macam ni lah. Titik tengah. Okey, yang ini A, ini B, ini C. C ni tengah-tengah. B ni tengah-tengah. Jadi kat sini koordinat kita X1, Y1, ini XY, ini X2, Y2. Formula kita cari XY, X sama dengan purata. X1 campur X2 bahagi 2. Iaitu Y kita pun Y1 campur Y2 bahagi 2. Boleh nampak formula ke bawah? Bila saya tulis jadi saya ingat. Saya dah cuba lah. Straight kan? Okey. Itu titik tengah. Satu lagi, jarak. Jarak antara dua titik. Yang ni selalu pun jarang ditanya. Jarang ditanya. Tapi dalam mat ni ada dalam mat tu. Formula kita adalah jarak sama dengan punca kuasa 2 kuasa 2 tambah. Yang ini X2 tolak X1, Y2 tolak Y1. Formula dia bagi. Oh, dia bagi. Cuma kena ingat. Yang ni ada dalam mat. Mat sebenarnya semua ada lah. Mat semua ada lah. Ini mat ni. Mat ada benda ni. Dia ada. Okey, ambil tu. Saya kena padam ni. Kalau tak hafal. Kalau dah hafal tak apa. Saya syarat ada hafal. Sebab formula tak bagi. Kalau dalam mat ni tak bagi. Ni tak bagi. Ini tak bagi, ni tak bagi. Ni je bagi. Jarak ada. Dalam mat jarak ada. Okey. Padam. Padam ni je. Sebab yang ni kacau. Tak buat kerja. Soalan ni dia bagi satu gambar rajah. Dan soalan dia kalau pelajar yang ambil mat buat soalan ni, dia gelak lah. Bonus. Okey, apa huruf dia tu? Sini U, sini V. Sini P, Q, R. Sini 4, 0, betul? Okey, tak nampak UV adalah selari dengan PQR. Selari. Bila selari maksudnya keturunan dia sama. M ni dengan M ni sama. PQR dilukis pada sata kartes. UV selari dengan QR diberi persamaan garis lurus. UV. UV adalah Y sama dengan 2X tambah 5. Okay. Kalau yang ni Y sama dengan 2X. Bila dia selari sebenarnya. Ni ambil formula kita. Buat tambah tadi formula. Okay. Kalau dia selari, formula yang kamu selalu ajar adalah dia punya M dia sama, betul? Tapi satu lagi, M dia sama juga menjadikan dia X dan Y dia sama. Macam tu. X dan Y dia sama. Okay, maksudnya kat sini kalau ini Y tambah 2X tambah ni, maksudnya sini akan jadi Y sama dengan 2X tambah C. X sama-sama. Okay. Kalau dia bagi persamaan dia macam ni. Dia bagi persamaan. Contoh persamaan atas dia bagi dalam bentuk 3Y sama campur dengan 2X sama dengan 4. Contoh. Nampak? Jadi yang bawah ni akan tiru benda ni. 3Y campur 2X sama dengan K. Kenapa saya tak pakai C? Sebab dia bukan C. Nak jadikan C dia mesti Y. Kalau dia bukan Y, dia bukan C. Jadi kita pakai K. K untuk apa? Kuda.
Dia bukan pintasan, dia hanya persamaan je. Nombor sebab 4 ni mewakili apa? Dia tak mewakili apa-apa pun. Nampak? Nombor ni dia tak mewakili. Kalau persamaan macam ni, nombor ni tak mewakili apa-apa pun. Nak mewakili something, nombor tu mesti susun dalam bentuk ni. Baru dia jadi C. Nampak? Tapi shortcut dia macam tu lebih kurang lah, boleh buat. Masalah. Dan tak perlulah kamu nak pindahkan jadi Y balik. Tapi kalau nak pindah pun, apa salahnya? Okay? Jadi macam ni dah mudah cerita dia. Jadi soalan dia minta apa? Persamaan garis lurus. Huruf apa tu? Pintasan X. Okey. Soalan A dia minta pintasan X. Pintasan X bagi UV betul? Bagi UV senang lah. Ambil UV, Y sama dengan 2X campur 5. Pintasan X maksudnya Y jadikan kosong. Kosong sama dengan 2X campur 5. 2X sama dengan negatif 5. Jadi kita boleh congak ni. Jadi jawapan kita X sama dengan negatif 5/2. Markah 1 ke? 2 kot, 2. 2 ke 1? Kalau kamulah jadi orang yang buat soalan, bagi berapa markah? 1. 1 je pintasan. Okey. Persamaan garis lurus PQR. Dah ada. Seri C je lah. Jadi Y sama dengan 2X tambah C. Jadi masukkan Y kita berapa, ambil kat sini. Y kita kosong. X kita 4. Dapatlah C. C positif jangan pindah. Yang ini yang pindah. C pindah negatif 8. Jadi jawapan kita Y sama dengan 2X tolak 8. Garis lurus juga merupakan topik yang bonus dalam matematik. Sebab yang ambil MAT lagilah bonus, dia belajar 2 kali. Coordinate geometry sekali. Okey. Pergi seterusnya. Memang saya ingat. Dah adjust macam mana pun, dia tetap saya ingat. Nak buat macam mana kan. Saya dah cuba. Okey, kita kembali kepada soalan bulatan. Tapi ini macam gambar Batman balik. Pac-Man. Pac-Man. Kembali kepada bulatan, soalan nombor 6. Okey, bagi penonton-penonton yang berada di rumah, jika ada apa-apa kemusykilan, boleh ajukan soalan secara terus. Okey, bagi penonton-penonton yang tidak tidak menyertai kami dalam kelas, yang menonton melalui YouTube rakaman. Jadi kalau nak menyertai kami tak ada masalah. Kami berpusat di Gombak, sebelah Masjid Syakirin, Batu 6 Gombak. Dan depan kami ada Petronas, bawah kami ada Dobitiam, sebelah kanan kami ada 7-Eleven 99. Okey, kami berada di Taman Gombak Jaya. Datang-datanglah dan selamat beramal. Nombor 9. Ni, tahu kan alamat dia? Tahu. Dia tahu belum masuk ke. Okey. Rajah dia. Wow, dia punya rajah. Formula tak bagilah. Tadi formula. Center dia. Okey. Rajah 6 menunjukkan sebuah logo yang mengandungi 2 bulatan. Oh. Jejari bagi bulatan besar ialah 6 cm. Jejari bagi bulatan kecil adalah 4 cm. Oh, dia ada bulatan satu lagi lah. Oh, betul lah Pac-Man . Okey. Kemudian sudut bagi sektor meja bagi bulatan kecil ialah 300. Hitung perimeter. Okey. Maksudnya dia macam mana ni? Gitu ke? Kurang? Oh, ini dibuka. Okey, sudut bagi sektor meja dia adalah 300. Sektor meja besar 300. Kecil 60. Okey, kemudian jejari yang besar 6. Besar. J besar 6. Yang kecil 4. Mudahlah soalan ni. Aduh.
Tengok gambar, memang bulatan. Susah kan soalan bulatan. Kamu dah biasa buat. Kamu rasa senang lah. Ada orang tengok gambar ni skip. Okey. Hitung perimeter kawasan Bloreh. Okey, bila dia bagi perimeter kawasan Bloreh, masalah dia apa? Kan? Kamu kena ingat, mana perimeter kawasan Bloreh? Susah kan? Apa? Perimeter sama juga dengan pagar. Okey, pagar besar dulu. Pagar besar sekali. Besar sekali. Itu pagar besar kawasan Bloreh. Formula kita 2 pi J yang besar 6. Campur dengan ada 2 jari kecil. 2 kali 4. Campur dengan panjang lengkok meja. Panjang lengkok meja bulatan kecil. Panjang lengkok meja adalah sudut dia 300 per dengan 360 darab formula lilitan 2 pi jari kecil kita 4. Dulu je tak apalah payah tulis. Masa tekan kalkulator guna. Tekan kalkulator tu guna. Okey? Berapa dapat jawapan perimeter? Berapa? Syah. Syah tak masuk Syah. Syah. Mana kawan kau lagi siapa? Ada. Semua dah cuti. Berapa Isyak? RM56. Point boleh. Ni 264 per 7. Campur je ini satu. 8 okey. Sebab ini 440 per 21. Campur semua 200 per 3 sama dengan nombor pencampur 66 2 per 3. Boleh pakai point 66.6 sampai mampus. Point 6 sampai mampus 6. Kan? Okey. Boleh kita teruskan. Wow, yang ini memang kan. Kalau tak baca betul-betul soalan, tengok gambar dia skip. Tengok gambar dia, baca betul-betul soalan. Dia gambar kadang-kadang nipu kerja gambar dia. Saja nak bagi kamu tak dapat 100%. Nak bagi kamu dapat 96 je. Oi, dapat 96 math syok Kalau math 96 bagi 2, 96 48. Math dia kurang. Okey. Nombor 10. Kelabu. Tak nampak gambar. Israk tak nampak gambar. Okey. Dia sebenarnya dalam ni ada satu bulatan. Okey. Sfera. Kemudian kat sini dia ada segi 4 gitu. Segi 4 gitu. Benda ni dia akan jadi piramid. Macam tu. Dia akan jadi piramid. Di mana gambar dia gitulah cerita dia. Dia piramid macam kamu ambil piramid 2, cantumkan letak dalam sfera. Dalam guli. Bukan guli. Bekas mainan.
Tapi yang ni besar ni sebab RM1. Kalau yang kat kedai Aceh tu 50 sen je. 50 sen cik. Ni besar RM1. Ini macam apa? Apa? Pokemon. Bola apa je? Pokemon bola. Satu mesin permainan mengandungi kapsul. Nampak kapsul. Berbentuk sfera dengan aneka permainan berbentuk geometri. Salah satu daripadanya mengandungi gabungan pepejal yang berbentuk dua piramid. Tapak segi empat sama. Cerita. Tak apa, kita keluarkan binatang tu. Buka sekarang. Buka sekarang. Buka. Terkeluarlah piramidnya. Bila kita buka. Segi empat sama. Keluar. Nampak? Ni benda ni yang keluar tu ada dua. Satu lagi jatuh. Segi empat sama yang serupa tunjuk pada rajah 7.2. Diameter kapsul tersebut ialah 8 cm. Bila diameter kapsul 8 ni 8. Betul. Jadi daripada tengah pergi ke sini 4. Nampak? Jadi tinggi dia 4. Nampak? Sebenarnya sekarang macam mana cik luas? Dia punya penjuru dia 8. Tak payah. Ini nama apa? Segi empat sama. Okey. Kalau segi empat sama, maksudnya macam mana cari luas segi empat sama? Panjang kali lebar. Kan? Kalau kita penyekkan dia jadi apa? Rhombus. Kalau aku pusing, macam rhombus. Macam rhombus. Macam. Bukan macam rhombus. Kan? Macam dia macam rhombus. Bukan rhombus, dia macam rhombus. Okey? Nak cerita kamu cerita segi empat ni special. Okey? Contoh kita ambil benda ni. Kalau kamu tengok dia segi empat macam tu. Kan? Ini 8. Jadi sini 4. Betul. Jadi nak cari luas dia? Macam mana nak kira? Segi 3 darab 4. Okey. Kita ikut sapuan dulu Segi 3 darab 4. Okey. 1/2 darab 4 kali 4. Betul. 1 segi 3. Kali pula dengan 4. Dapat apa? Kenapa? Semua kalkulator kau dapat apa? Tiga puluh dua. Dapat luar 32. 32. Yang tadi kau kira macam mana? Tahu. Ini kira dia kita pecah macam tu je. Itu nama dia kita punya keratan rentas di bawah. Kan? Luas dia kita akan dapat 32. Okey. Dah dapat 32. Berapa dia punya apa? Isi padu. Apa formula untuk isi padu piramid? Dia isi padu kan? Isi padu bagi pepejal tersebut. Pepejal tersebut kan? Pepejal tu apa? Piramid. Jadi kita akan ambil isi padu. Dia nak dua-dua ke? Gabungan pepejal. Gabungan pepejal maksudnya dua-dua dia nak. Salah satu bedanya mengandungi gabungan pepejal. Okey. Gabungan pepejal bentuk dua piramid. Okey. Jadi kat sini isi padu dia adalah 1/3 darab dengan luas tapak tadi 32 darab tinggi dia 4. Kemudian semua ni kena darab 2. Kenapa 2? Ada 2 piramid. Dapat jawapan kat sini. Tak boleh kecilkan. 85 1/3. Tekan. Sebenarnya tinggi dia dapat 4. Tinggi dia jari bulatan ni. Ni 4. Ni semua 4. Sebab dia sfera. Dia 4.
Relax lah. Soalan dah nak habis dah. Wajib sikit kau boleh tengok tak? Tak ada sambung. Apa benda? Okey, berapa? 85? 1/3. Boleh Nick, faham ke Nick? Nick dah tidur ke? Pening sikit kot. Saya cuba ada yang tu. Tengok jari lah. Macam mana? Nombor 10 tadi bukan Tadi nombor apa? Nombor 7. Okey. Patut saya rasa macam saya rasa bagi 10 soalan dia nombor 10. Patut saya relax je. Rupanya nombor 7 tadi. Nombor 8. Topik apa? Tengok. Jaya menyimpan 13,500 di sebuah bank. Jadi prinsipal. Prinsipal sama dengan RM 13,500. Dengan kadar faedah mudah 2.5% setahun. Kaedah mudah apa? Peratus rate R kecil. 2.5% setahun. Beliau ingin membeli sebuah motosikal berharga 14,500. Motor. Harga 14,500 melalui asis simpanan. Berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jaya? Time je, time. Betul? Kita nak cari time je. Okey? Kejaplah. Kita jawab soalan. Okey. Soalan atas dia, berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jaya? Betul lah soalan ni bawah tu apa? Bawah tu tak minta betul kira. Yes, 97%. Kedua kali soalan ni. Kena pasti diberi salah dalam soalan ini. Tentukan andaian yang dibuat macam soalan sains pula. Kenal pasti pun boleh ubah dan menyelesaikan masalah ini. Oh, saya rasa bukan. Saya faham. Saya copy paste ni jadi lain ni. Yang ni mungkin soalan lain ni. Saya baru buat andaian tu. Silap ni yang bawah tu. Sebab font dia lain, font dia. Lebih kurang aja font dia. Kan? Tak apa. Tak penting. Kita kira dulu berapa lama tempoh penyimpanan. Yang tu yang penting. Berapa lama tempoh penyimpanan? Maksudnya nak dapatkan dia punya rate dia adalah P prinsipal dia campur dengan dia punya faedah PRT. Dia sama macam bayaran balik. Sama je. Okey. Sama dengan 14,000 mesti apa? Lebih atau sama dia dengan 14,500. Jadi P kita buat 13,500 campur 13,500 darab dengan 2.5%, kemudian darab dengan T tak tahu. 14,500. Kan kita pindah siapa dulu ni? Tolak. Dan tolak saya kira guna logik akal 1,000. Ui, gila. Susah mencongak kan. 1,000. Teruslah agak-agak ni. Potong dua ni. 135 darab 2.5. Berapa Syak? Ni je. 135 je. Tak payah banyak. Darab 2.5. 337 T lebih besar atau 1,000? Main-main hari ni. Ada 0.5. Jadi T lebih besar atau sama dengan 1,000 bahagi dengan 337.5. T dapat 2.96. So dia ganti tahun 2.96. Okey, jawapan kita
T dia sama dengan 3 tahun. Tak boleh ke 2.96 tahun? Ha? Tak boleh. Oh, cukup tahun baru dapat dia punya faedah dia. Kan? Kecuali dia ambil Islamik. Kalau dia ambil Islamik, setiap bulan dia dapat. Ada. Oh, Jaya. Jangan. Jaya Muslim. Kan? Bukan convert. Ini Jaya memang nama Muslim sekarang ni. Nama asal dia Muhammad Berjaya. Kita panggil dia Jaya. Okey, abaikan soalan bawah tu. Kenal pasti dan definisi masalah soalan ini. Okey, masalah dia apa? Berapa lama tempoh penyimpanan? Tentukan andaian yang dia buat. Saya andaikan duit tu disimpan setahun sekali dapat. Tapi tak jawab benda ni. Kenal pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah ini. Pemboleh ubah dia ada PRT. Bagus. Saya pun tak cek soalan ni. Kenapa lah dia bagi ABC ni? Dah markah nak buat benda ni pun cukup lah. 3 markah tu lah. ABC dia satu lagi. Bagi 6 lah. Nombor 9. Yang ini pun Ishraq memerlukan bantuan sapuan. Gambar dia tak nampak. Gambar dia. Gambar bola tenis tu memang tak nampak. Kamu akan nampak gambar tak macam bola tenis. Jadi bola lain. Okey. Soalan seterusnya. Nombor 9 kat situ. Tengok. Nombor 3. Rajah 1 menunjukkan 2 bekas berbentuk silinder yang sama saiz. Bekas P mengandungi bola tenis yang digunakan untuk latihan tenis. Bekas Q tidak mengandungi bola. Baik kau cakap mengandungi udara. Tulis je kosong, tak main bola pula kan. Diberi jejari bagi bola tenis ialah 3 cm. Dan jejari dan tinggi bagi kedua-dua bekas ialah jejari dia 15, tinggi dia 13. Okey, faham soalan dia. Hitung isi padu bekas P. Isi padu bekas P sama dengan silinder pi J kuasa 2 T. Pi 22/7. Jejari dia adalah 15 cm, tinggi dia 13. Ambil kalkulator, tekan. 2 markah yang dia bagi. Berapa siapa? Saya tak tanya yakin tak yakin berapa. Mana pecahannya? 9192. Ada pecahan? 9192 6/7. 6/7. Pecahan lebih cepat Okey, sebab bila kita bagi pi kita pecahan. Aminah nak apa? Nak biskut, ambil biskut, ambil makan. Lepas sini yang buka. Okey. B. Bola tenis daripada bekas P dimasukkan ke dalam bekas Q. Lebihan ruang isi padu bekas Q setelah diisi bola tenis ialah okey. Jadi isi padu Q tu sama dengan isi padu bola tenis campur dengan ruang yang dia bagi tu. Ruang dia adalah 5798.57. Jadi isi padu Q dengan isi padu P sama. Jadi kita boleh buat persamaan 9192 6/7 tolak dengan 5798.57 tinggal isi padu bola tenis. Ini logik je, pakai logik je. Tolak je, berapa dapat? Hitung bilangan bola tenis. Kan? Bilangan bola tenis kita boleh kira dengan menggunakan formula isi padu sebiji bola tenis. Okey? Yang ini maksudnya bola tenis bilangan isi padu bola tenis.
Nampak apa? Perpuluhan apa? Perpuluhan. 3,000, 3,394.29. Isi padu semua bola tenis. Okey. Sebiji bola tenis berbentuk spera. Apa formula isi padu spera? Tak tahu. Isi padu spera tak ingat? Okey. Bukan. Mungkin ingat spera. Sama dengan dalam satu spera ada 4 piramid. Nipu tu nak bagi faham kan. Sebab dia formula dia 4/3 pi j kuasa 3. Nak bagi kamu kena faham. Dalam spera 4 biji piramid 1/3, 1/3, 1/3. Lebih kurang. Okey. Ini formula untuk spera. Kalau hemisfera, hemisfera sama dengan 2/3 pi j kuasa 3 bahagi 2. Jadi kita masuk kat sini 2/3 pi berapa dia ada? 27. Pi j kuasa 3. Jari kita berapa jari spera tadi? 3 cm. Bola tenis. 3 kuasa 3 x. Kenapa x? Bilangan bola tenis tersebut. 90 Kamu akan bahagi mendapatkan jawapan dia. Jadi x sama dengan berapa? 90 biji bola tenis. Soalan ni markah dibagi 5. 5. Kemudian spera dia apa yang hijau. Spera ada bola? Bola dia bagi? Tak ada. Kita banyak tu Sekarang dia dah buang lah sebab budak zaman sekarang KSSM. KSM maksudnya ya, mat tak? Okay. Dia tambah lagi. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Kita skip soalan graf tu. Graf tu saya bagi kamu buat dah. Kita pergi dekat topik seterusnya iaitu apa? Plan dan dongakkan juga merupakan topik tingkatan 3. Okey. Ini jarang-jarang jumpa soalan ni. Soalan yang melibatkan apa? Dia bagi plan, dia bagi pandangan hadapan. Dia minta apa? Sisi. Mudah. Plan, hadapan, sisi. Okey. Dia bagi apa dia? Plan. Plan. Jadi kita sekejap. Nombor 11 Okey, plan. Apa tu? Kurang ni ada ni sama besar. Sikit. Sebenarnya yang ini dia kena ikut tu dia mau dia buat tu ni. Turun, naik dia ikut. Ni, sini. Ini pandangan hadapan. Ini plan. Okey, kat sini kita nak apa? Pandangan sisi kat mana? Sini. Tepi ni. Betul? Kan? Jadi plan akan bagi apa? Plan akan bagi kelebaran dia. Yang ini akan bagi tinggi. Kan? Jadi plan akan bagi kelebaran dia. Jadi kita tengok kelebaran dia maksudnya kat sini lukiskan pandangan sisi prima berkenaan pada ruangan grid. Ada ruangan grid. Tak ada? Tak ada. Ikhlas ada. Ikhlas ada. Ni ada. Semua ada grid. Ada grid. Siaplah. Senanglah ada grid. Ni tak ada grid je. Ada grid je. Dah ada grid je. Ada grid. Kira kotak dia. Yang ini 3 kotak betul? Yang ni berapa kotak? 3 yang ni? 2? Memang tak cik ada orang ada grid. Tinggi ni berapa? Tinggi ni berapa kotak? 4 kotak. Ada yang ada grid? Ada 4 grid. Okey. Yang ni berapa kotak? 2. Ini? 2 ini? 2. Tak ada masalah. Panjang semua ni? Yang tinggi dia 1. Yang lebar dia 2. Main. Ni 1. Ni 2. Okey, ni? 9. Okey.
Nasib baik tidak jam lah. Okey. Jadi bila kita buat plan pandangan belah sini, ni hadapan sisi di sini, mula kita tengok dia punya ni dulu. Lebar dia berapa? 3 je. 3. Nampak? 3 je lebar dia. Kemudian tinggi dia berapa? Bila kamu tengok kat sini, lebar di sini. Kita plan. Nampak? Bila kita tengok, bukan kita tengok pandangan ni. Kita tengok pandangan sini, betul tak? Bila pandangan sini, nampak yang ni. Datang ni kita nampak. 3. Berapa tinggi dia? 4. Tinggi dia 4 kotak. 4 kotak. Okey. Dalam 4 kotak tu, ada satu yang tak nampak. Putus kat atas ni. Siapa salah? Siapa salah? Siapa buat panjang ni? Tidur. Dia tengok plan ikut sini. Okey. Kalau ikut sini, kita nampak apa beza dia? Kalau ikut bontot dia, apa beza dia? Sama je, mana ada beza? Tak ada beza. Dia tak ada beza. Ni jawapan kita. Yang mana? Yang ini apa kotak ni? 4 kotak. Betul-betul ni 1 kotak. Tu. Betul-betul sebab bila tengok pada sini, ni tak nampak. Benda ni tak nampak. Dia satu yang sengit kita tak pandang. Benda sengit kita tengok straight nampak sama je. Kan? Lepas tu kalau ular datang kau, dia buat macam tu depan kau, kan? Kau tak nampak, kau nampak spring je. Lepas tu dia nari. Dia tunjuk kata dia tu ada kepala. Kan? Okey. Kenapa bila tengok ular orang kena menari juga? Kalau kamu keras, dia keras. Kamu menari, dia akan ikut. Reverse. Agak-agak lebih pada panjang dia. Lagi. Ingat, ada kaki tak ular? Kaki. Agak binatang yang tak ada kaki ni, kalau dia kejar kau, kan? Dia lari penat tau. Sebab dia menggunakan sisik dia, otot dia bergerak sangat banyak. Sebab tu dia menyimpan tenaga untuk mengejar mangsa. Simpan tenaga. Lagi tau. Sama juga cerita dia dengan biawak. Biawak ni kalau dia kejar kau, nampak macam laju betul tak? Kau lari je. Memang dia lalah, dia surrender. Sebab apa? Kaki pendek, badan besar. Penat tau. Penat. Kan? Rimau janganlah. Rimau janganlah lari. Sebab apa? Kita lari macam mana pun dia laju pada kita. Memang dia pun akan menggunakan teknik yang sama. Iaitu haiwan pemangsa menggunakan teknik menyimpan tenaga. Untuk digunakan sekaligus tau. Boom! Dia keluar, dia tangkap. Sebab itulah kalau kamu tengok dubuk hiena, dia cukup suka. Dia tunggu je rimau tu terekam. Dia tahu kau terekam je, energi kau habis. Kita orang datang. Hai. Kan? Rusa tu aku punya. Okey, cerita tu kemudian. Okey. B. Saya memang tak pandai. Kalau saya ajar sains, fail tak tak. Kan? Saya hanya boleh ajar dua subjek je. Satu math, satu math. Sejarah bolehlah sikit. Saya minat. Saya minat sejarah, tapi saya tak suka sejarah yang dalam buku teks. Saya tak suka sejarah buku teks. Kan? Saya suka sejarah yang asal. Kalau kamu nak boleh kita buat. Lepas SPM boleh kita buat Persatuan Pengkaji Sejarah Asal. Sebuah piramid berbentuk silinder, pepejal berbentuk silinder, separuh silinder, berdiameter 6, dicantumkan kepada prisma pada darjah 5.2. Okey. Langkah pertama, labelkan. Saya rasa semua dia dah labelkan, betul tak? Cuma diameter tu, diameter apa? Diameter silinder tu letak 6. Okey, panjang SK letak 4. Plan gabungan pepejal itu. Plan tengok pada mana? Daripada atas. Bila kamu buat plan, benda yang kamu perhatikan adalah lantai dia terus. Ukuran lantai. Bawah sekali. Berapa ukuran lantai dia?
8 kali dengan 7. 8 kali dengan 7. Jadi kita nak buat dia, P itu adalah apa? Kita panggil dia, kita boleh buat P itu sebagai tapak pun boleh. Ataupun saya lebih suka Q sebab kita guna kanan. Kalau kamu ambil Q sebagai tapak, plan kita akan jadi kita buat kotak dulu. Kotak kita kalau Q sebagai tapak, maksudnya ini akan jadi 7, ini akan jadi 8. Buat tapak dulu, tapak. Plan nak buat plan tengok tapak dulu. Kemudian baru kita buat bilik ke bilik. Bilik ke bilik. Maksudnya yang pertama saya akan potong diameter bulatan. Diameter bulatan tu. Berapa? 6, betul? 6. Kita akan potong kat sini 6. Okey. Kemudian kita akan potong 4 kat sini. Ini tempat apa? Separuh silinder tu duduk. Ini yang bumbung, ini bumbung. Habis. Ini plan dia. Itu saja. Okey. Kalau kita nak letak huruf, kita boleh letak huruf. Plan maksudnya tengok pada atas. Bila tengok pada atas, dekat sini huruf apa? Dekat ujung ni ada huruf K dan juga belakang K dia, bawah K ada C. K, C. Sini J, bawah dia ada B. Dekat sini ada S. Dekat sini ada T. Dekat sini ada L. M dengan L. Dekat sini ada E dengan D. Kalau kau pening tak letak huruf. Sini F dengan A. Sini H. G dengan H. Tak wajib pun letak. Okey? Wajib tak wajib. Yang wajib gambar dia. Kemudian dongakkan pepejal itu pada satam macacang yang selari dengan AB. Dilihat dari P. Bila dilihat dari P, bentuk tepi dia lukis dulu. Bentuk tepi dia macam tu. Tapi kena ukuran betul lah kan. Ukuran betul. Ni naik sikit. Sebab ni 5, ni 4. Ni lebih sikit. Okey. Bulatan kamu kena pakai jangka lukis. Kamu kena agak-agak lah. Sini 3. Sini 3. Sini 3. Sini pun 3 lah. 3. Jadi kita bagi kat situ berapa tu? SK sama dengan 4. Oh, tu saya tengah tengok ML dengan GH ni. Tak bagi ya? Kalau dia tak bagi, kita anggaplah sama tinggi dengan sama tinggi lah ni. 3. Sama tinggi. Okey, ini dia punya apa? Pandangan daripada P. Okey. Last kali. Tak ada dah. Tu je. Senang je. Lukis ni je. Tapi kena lukis betul-betul lah. Masalahnya lukis betul-betul. Boleh? Okey. Kalau kita tambah sendiri. Kalau pandangan dari Q. Ini dari P Dari Q kita buat tapak dulu. Kotak, betul? Segi 4. Kemudian atas dia ada 5. Dia naik sikit. Ada putus. Kemudian dia naik lagi. Itu. Dan dipotong. Macam tu. Ini. Boleh faham? Yang ini apa? Kotak depan. 7. Sini 4. Okey, putus-putus sebab apa? Belakang ni dia 5.
Belakang ni 5. Okey. Yang ini silinder tu sama tinggi dengan bumbung dia. Berapa tinggi dia? 3. Yang ini tinggi dia 3. Okey. Berapa lebar dia ke sini? Dia bagi panjang dia 4. Tapi kamu tak payah tulis benda ni. Kamu ukur je. Okey. Tapi dia tak tanya. Kan? Macam itulah lebih kurang untuk soalan set hari ini. Okey. Boleh ni? Boleh lah kot try sekali lagi lah. Cubalah sekali lagi, tak apa. Ni antara soalan yang kita ambil saya pick daripada trial exam berdasarkan soalan kertas 2. Topik-topik bukan tingkatan 4, tingkatan 5 ni je. Kan? Hampir semua soalan kertas 2 adalah berkenaan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Bersama Matin.